Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Jadi insyaAllah paginya melihat video pada hari ini, saya akan memulakan dahulu dengan sedikit pengenalan mengenai topik kita, iaitu pengenalan mengenai epistemologi barat. Jika kita melihat kembali sejarah permulaan epistemologi barat ini, kerana apa? Pada dasarnya manusia, mereka selalu mencari kebenaran tentang sesuatu. Manusia ni selalu didatangi dengan sifat ingin tahu yang sangat kuat. Kalau kita melihat di belah kanan kita, kalau kita lantau balik dari dulu, kadang-kadang kita terlalu curious. Kita datang satu curiosity, kita datang satu keinginan untuk mengetahui dengan lebih baik tentang sesuatu ilmu, sehingga kan kita sanggup mencari, merentasi lautan api untuk mendapatkan jawapan ataupun kebenaran yang sebenar. Sebab tu di epistemologi ini dimulakan, dan sekarang ini saya akan rungkaikan apakah yang dimaknakan epistemologi. Jika kita melihat kembali, dia merupakan dua kata daripada bahasa Yunani, iaitu epistemi dan juga logos, ilmu. Iaitu epistemi ni akan pengetahuan dan logos ini adalah ilmu. Jadi kalau kita melihat, epistemi ni merupakan salah satu cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan tentang asalnya, sifat, karakter dan jenis pengetahuan. Jika kita melihat kembali lagi, epistemologi ini dia diperolehi, ataupun pengetahuan itu diperolehi melalui metod pengetahuan yang sebenar. Kebenaran itu sendiri diperoleh daripada pelbagai macam teori. Banyak teori-teori, pandangan-pandangan melalui kebenaran yang diungkapkan oleh tokoh-tokoh kita yang sebelum ini. Sebab tu kalau kita melihat kembali, kalau kita ijma' ulama' ataupun persepakatan di dalam membincangkan untuk mencari yang kebenaran. Tapi kalau epistemologi barat, kalau kita melihat kembali, dia merupakan satu pengetahuan yang lebih mencondong ke arah corak rasional yang macam logical thinking dan aliran-aliran filsafat Yunani kuno sangat kuat pengaruhnya terhadap pembentukan corak epistemologi ini. Bahkan kalau kita melihat kembali, ia dapat dikatakan satu pembentukan epistemologi barat sepenuhnya berasal daripada pemikiran filsafat yang berkembang tanpa ada sentuhan pemikiran keagamaan sedikit pun. Dia more kepada rational thinking lah, senang kata saya, yang ingin saya rungkaikan. Jadi itu sahaja mengenai pengenalan epistemologi barat. Saya serah perkawanan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya akan menerangkan tentang kesan positif epistemologi terhadap kehidupan. Yang pertama, ia dapat mempengaruhi peradaban manusia. Dengan adanya ilmu, pengetahuan dan sains yang berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh pada zaman dahulu, ia sedikit sebanyak membantu generasi akan datang untuk mengguna semula ilmu tersebut, bahkan memodifikasi sesebuah ilmu itu seiring dengan peredaran zaman. Yang kedua, ia dapat membantu memahami cara dan arah manusia berfikir, iaitu dengan ilmu pengetahuan yang ada pada manusia, mereka mampu berkomunikasi antara satu sama lain, malah dapat mengukuhkan tamadun mereka melalui pemikiran yang sejajar. Selain itu, manusia juga dapat mengenal pasti antara kebaikan dan keburukan sebelum melakukan sesuatu perkara dengan berfikir secara rasional, dan ditambah pula dengan bersandarkan sumber yang sahih bagi meyakinkan seseorang itu dari melakukannya. Sebagai contoh, setiap umat Islam tidak akan mengambil minuman keras kerana mereka sedar ia memabukkan dan bakal membawa keburukan kepada diri mereka. Dan lebih meyakinkan lagi, perkara ini telah ada di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, iaitu hendaklah kamu menjauhi arak, sesungguhnya arak kunci segala kejahatan. Riwayat Al-Hakim. Yang ketiga, membimbing seseorang untuk meletakkan sesuatu di tempat yang wajar, iaitu epistemologi juga dapat membantu manusia dalam membuat pilihan, sama ada pilihan yang baik ataupun buruk berdasarkan ilmu dan pengetahuan yang ada dalam diri mereka. Sebagai contoh, manusia dapat membezakan antara pakaian yang bersih
dan kotor untuk diasingkan dan diletakkan di tempat yang sepatutnya, kerana mereka sedar bahawa pakaian yang bersih tidak sepatutnya dicampur dengan pakaian yang kotor melalui pengetahuan yang ada dalam diri mereka. Dan akhir sekali, ia mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan menciptakan sesuatu yang baharu. Dengan adanya ilmu pengetahuan, ia mendorong manusia untuk sentiasa berfikir dan mencipta sesuatu perkara yang baharu bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Sebagai contoh, pada masa kini, dengan wujudnya pandemik COVID-19 ini, manusia mampu mencipta vaksin bagi melawan virus tersebut hanya dengan berfikir menggunakan akal fikiran dan juga menggunakan teknologi mengikut peredaran zaman. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Ikri bin Syamsuddin akan menerangkan tentang implikasi negatif epistemologi barat. Seperti yang dikatakan oleh Reid, epistemologi barat ini banyak memberi implikasi yang positif kepada kehidupan kita. Tetapi epistemologi barat ini juga banyak membawa implikasi-implikasi yang negatif kepada masyarakat di Malaysia. Antara salah satu implikasi yang negatif iaitu fahaman rasionalisme yang merupakan salah satu aliran daripada epistemologi barat ini. Fahaman rasionalisme ini merupakan salah satu falsafah yang menyatakan bahawa akal adalah alat terpenting bagi memperolehi pengetahuan dan juga menguji pengetahuan tersebut. Jadi, secara dasarnya, fahaman rasionalisme ini menolak adanya wahyu dan mukjizat itu, kerana wahyu dan mukjizat tiada bukti yang kukuh yang boleh diterima oleh akal fikiran manusia itu sendiri. Oleh itu, fahaman rasionalisme ini tidak boleh diamalkan oleh masyarakat di Malaysia, terutamanya bagi umat Islam. Kerana umat Islam wajib percaya bahawa wujudnya wahyu dan mukjizat ini, tetapi kedua-dua perkara ini tidak boleh dilihat dengan mata kasar dan juga tidak boleh dipegang secara fizikal. Tetapi kedua-dua ini telah tertulis di dalam Al-Quran dan hadis, dan umat Islam wajib percaya bahawa wahyu dan mukjizat ini wujud. Jika fahaman rasionalisme ini diamalkan, ia mampu merosakkan akidah seseorang itu dan membuatkan seseorang itu terpesong dan terkeluar daripada agama Islam. Oleh itu, kita sebagai umat Islam tidak boleh menilai sesuatu perkara hanya melalui akal fikiran semata-mata. Selain itu, epistemologi barat ini juga telah membawa kepada beberapa ideologi-ideologi yang bertentangan dengan agama Islam. Antara salah satunya adalah liberalisme yang mementingkan kebebasan dan keterbukaan pemikiran dan perbuatan kita. Jadi, ideologi liberalisme ini jelas sekali bertentangan dengan agama Islam. Kerana di dalam agama Islam, umat Islam diberi kebebasan untuk melakukan apa-apa perkara, tetapi perkara tersebut perlulah berlandaskan hukum syarak dalam Islam. Implikasi daripada fahaman liberalisme ini telah membuatkan umat Islam di Malaysia bebas untuk melakukan apa-apa perkara walaupun perkara tersebut salah di sisi agama tetapi tidak salah di sisi undang-undang di Malaysia. Sebagai contohnya, kita bebas untuk pergi ke pusat hiburan seperti kelab malam dan juga pergi berjudi. Walaupun perkara tersebut memang jelas sekali salah di sisi agama, tetapi ianya tidak salah di sisi undang-undang di Malaysia. Sekian daripada saya, terima kasih. Maksud ideologi. Ideologi merujuk kepada sistem kepercayaan yang menjadi asas kepada tingkah laku seseorang, dan ia juga merujuk kepada set kepercayaan yang menggerakkan sesuatu kepada penggerakan politik dan juga sosial. Bentuk ideologi dan pasca moden. Sekularisme. Sekularisme ialah konsep kerajaan atau merupakan entiti lain yang wujud secara terasing dari agama dan juga kepercayaan masing-masing. Sekularisme juga membawa maksud pemisahan antara agama dan juga dunia. Untuk ciri-ciri sekularisme mempunyai 3, iaitu menjauhkan agama daripada landasan, penting sebagai panduan kepada hala tuju manusia dalam pelbagai bidang. Yang kedua, memusuhi agama yang berusaha meletakkan agama dalam lingkungan yang sempit
dan juga menjadikan agama sebagai hak kebebasan individu. Yang ketiga ialah menolak tanggapan iman dan penyembahan kepada Tuhan. Pasca moden. Pasca bermaksud ialah iaitu sesudah atau setelah. Moden pula maksudnya ialah dari masa sekarang yang berkaitan masa kini. Menurut Wikipedia, pasca modernisme merupakan satu istilah yang merujuk kepada perkembangan ilmu teori kritikal, falsafah seni bina, seni kesastraan dan juga budaya yang berkembang daripadanya, tetapi tidak menggantikan modernisme. Untuk ciri-ciri pasca moden, moral adalah bersifat personal dan juga individualistik. Fakta atau kebenaran dan juga pembohongan ialah sama dan boleh bertukar ganti. Yang ketiga, semua agama adalah sah dan berhak mendapat pengiktirafan yang sama. Yang terakhir, ideologi relativisme untuk pasca moden ialah yang membawa maksud kepada iaitu fahaman bahawa kebenaran nilai moral tidak semestinya mutlak atau mungkin berbeza antara individu atau kebudayaan. Dan ia juga merupakan satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perkara yang bersifat tidak tetap atau mutlak. Untuk ciri-cirinya ialah menafikan objektivisme, iaitu nilai kognitif, etika dan estetika tidak bebas daripada pengaruh minda. Nilai ini tidak mampu bebas bergantung kepada pemikiran manusia yang saling berbeza. Bagi menafikan relativisme, iaitu tidak wujud suatu persetujuan sejagat yang jagat kepada kebaikan lain-lain. Secara kesimpulannya, epistemologi merupakan cabang falsafah yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan dan kepercayaan, iaitu bagaimana kaedah individu mendapatkan ilmu tersebut serta bagaimana individu tersebut menjadikan ilmu itu benar dan betul. Manakala perkembangan revolusi sains pula mampu membawa kepada perubahan dan sumbangan kepada seluruh dunia seperti hasil ciptaan oleh para saintis dan tokoh pemikir yang hebat. Contohnya, orang pertama yang mencipta berus gigi adalah Rasulullah SAW. Perkembangan revolusi sains juga banyak membantu kepada kemajuan bangsa dan masih digunakan sehingga kini. Pelbagai kaedah untuk mendapatkan ilmu, antaranya empirisme, intuisi, ilham, rasionalisme dan wahyu.